Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup 8 akan membentangkan tajuk Akses kepada Keadilan melalui Ganti Rugi, Sistem ADR dan Tribunal. Saya Siti Nur Azmina binti Ma'zan, ahli kumpulan saya Fatin Halida binti Abdul Halimi dan Najiha binti Ahmad Suhaimi. Skop pembentangan kumpulan kami terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kami akan membincangkan berkenaan dengan konsep dan perkembangan perlindungan pengguna, bahagian 3 kami akan menyentuh perihal akses kepada keadilan dan penyelesaian pertikaian iaitu melalui ganti rugi, sistem ADR dan tribunal, dan terakhir bahagian kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pendahuluan. Yang pertama ialah pengguna. Ia didefinisikan sebagai setiap orang yang mendapatkan barangan dan perkhidmatan daripada pasaran untuk kegunaan dirinya serta keluarganya. Yang kedua, mengikut Presiden Amerika Syarikat John F. Kennedy pada tahun 15 Mac 1962, ia merupakan salah satu detik sejarah kepenggunaan yang paling bermakna, iaitu di mana beliau mengatakan bahawa pengguna secara takrifannya ia melibatkan kita semua. Jadi pengguna merupakan kumpulan ekonomi yang terbesar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi serta peribadi maupun awam. Seterusnya, mengikut takrifan pengguna Akta Perlindungan Pengguna 1999, itu seseorang yang memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan daripada jenis yang pada lazimnya diperoleh bagi maksud kegunaan atau penggunaan diri, rumah tangga ataupun isi rumah, dan tidak memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan itu atau mengemukakan dirinya sebagai memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan itu, terutamanya bagi maksud membekalkannya semula secara perdagangan, menggunakannya dalam perjalanan suatu proses penghilangan atau dalam hal barang membaiki atau mengolah secara perdagangan barang lain ataupun lekapan pada tanah. Oleh itu, mengikut akta ini, pengguna adalah individu yang terlibat dengan pembelian barangan atau perkhidmatan bagi kegunaan sendiri atau keluarga, dan bukan pembeli yang membeli barangan atau perkhidmatan itu untuk tujuan perniagaan. Bahagian kedua kami akan membentangkan konsep dan perkembangan perlindungan pengguna. Kemudian ialah konsep perlindungan pengguna. Yang pertama, konsep perlindungan pengguna ni dia berkait rapat dengan kuasa perundangan serta melindungi pengguna dan hak mereka terhadap pengeluar dan pembekal barangan yang mengeksploitasi kepentingan pengguna. Yang kedua, frasa perlindungan pengguna ni dia memberi pengertian bahawa perlindungan pengguna ni harus terlihat dalam dua aspek, iaitu yang pertama, peruntukan undang-undang dalam melindungi pengguna dan mekanisme tebus rugi pengguna. Mengikut Chalowis, dia ada mengumpulkan dua maksud yang berbeza untuk memberi pengertian konsep perlindungan pengguna, iaitu boleh membawa maksud salah satu daripada dua perkara, sama ada pencegahan sesuatu daripada menjadi salah ataupun silap bagi pengguna, ataupun peruntukan tebus rugi kewangan bagi pengguna apabila sesuatu itu menjadi salah ataupun silap. Jadi kita dapat secara jelasnya konsep ini dia lahir akibat penindasan dan penyelewangan yang berlaku daripada golongan peniaga terhadap hak dan kepentingan pengguna. Seterusnya, gambar ini menunjukkan hubung kait konsep perlindungan pengguna yang diamalkan oleh Malaysia. Yang pertama, dasar pemerintah mengenai perlindungan pengguna, Undang-Undang Perlindungan Pengguna, Program Pendidikan Pengguna serta penguatkuasaan Undang-Undang terhadap Perlindungan Pengguna. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkembangan perlindungan pengguna di Malaysia. Di Malaysia, fahaman kepenggunaan ini telah bermula pada tahun 1960 lagi. Ia berpunca daripada isu ketidakstabilan harga, terutamanya menjelang hari perayaan.
pada penghujung tahun 1964, keadaan ini semakin memuncak dan pengguna di Malaysia mula menyedari kepentingan untuk dilindungi ekoran daripada isu kenaikan harga pada hari raya. Jadi, orang ramai menggesa kerajaan untuk mengambil tindakan. Yang pertama, perkembangan di Malaysia ialah pergerakan pengguna yang semakin kuat telah menarik perhatian pihak kerajaan untuk menumbuhkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 27 Oktober 1990. Kementerian ini dia bermatlamat untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri yang beretika dan melindungi kepentingan pengguna. Yang kedua, pergerakan pengguna semakin berkembang dengan penubuhan Pusat Penyelidikan dan Sumber oleh FOMCA pada tahun 1992. Iaitu FOMCA iaitu sebuah organisasi bukan kerajaan yang bermatlamat untuk mengumpul maklumat berkaitan kepenggunaan. Yang ketiga, Pusat Khidmat Pengguna Nasional NCC ditubuhkan pada tahun 2004. Ia ditubuhkan hasil usaha era konsumer Malaysia, Persatuan Pengguna Selangor dan Wilayah Persekutuan. NCC ini ialah pusat aduan untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah berkaitan tentang kepenggunaan. Selain itu, NCC juga bertindak sebagai pengantara bagi pengguna dan peniaga untuk menyelesaikan pertikaian sebelum dirujuk ke Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Yang terakhir iaitu berikutan perubahan kepimpinan Kerajaan Malaysia pada Mac 2009, KPDN HEP kini dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, iaitu dimulai pada 11 Jun 2009. Bidang tugas kementerian ini dia dibahagikan kepada 3 bahagian utama, iaitu 1. Bahagian perdagangan dalam negeri, bahagian koperasi dan bahagian kepenggunaannya. Fungsi KPDN-KK terhadap kepenggunaan termaksudlah dia melaksanakan program pendidikan kepenggunaan, memperkukuhkan program kesedaran pengguna serta menggalak dan membantu gerakan kepenggunaan. Bahagian ketiga, akses kepada keadilan dan penyelesaian pertikaian. Seterusnya, akses kepada keadilan. Chapelletti dan Gard dalam penulisan mereka telah mendefinisikan akses kepada keadilan sebagai sistem di mana orang boleh membenarkan hak mereka atau menyelesaikan pertikaian mereka di bawah naungan umum negeri. Pertama, sistem mesti dapat diakses oleh semua orang. Kedua, ia mesti membawa kepada keputusan yang adil secara individu dan sosial. Jadinya, dalam membangkitkan kesedaran pengguna ni, kerajaan ini dia telah mengambil beberapa pendekatan dan usaha berterusan dalam memberi gambaran tentang hak dan tanggungjawab pengguna. Jadinya wujudlah penguatkuasaan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Akta Perlindungan 1999 ni bertujuan untuk melindungi pengguna dari amalan perniagaan yang tidak beretika berhubung urusan jual beli antara peniaga dan pengguna. Akta ni juga telah digubal untuk memenuhi 3 tujuan utama, iaitu mengadakan peruntukan bagi perlindungan pengguna, penubuhan Majlis Penasihat Pengguna Negara dan penubuhan Tribunal Tuntutan Pengguna. Dan akta ni iaitu Akta Perlindungan Pengguna 1999 ini dilihat sebagai akta yang lengkap bagi mengawal selia aktiviti perniagaan serta melindungi pengguna. Okey, seterusnya, sebelum Akta Perlindungan Pengguna 1999 ini wujud, Malaysia telah merangka undang-undang yang memotifkan kepentingan pengguna dengan bertunjangkan pendekatan universal mengenai hak-hak pengguna asasi pengguna yang telah diperjuangkan oleh J.F. Kennedy pada tahun 1962 dan International Organization of Consumer Unions, iaitu IOCU. Okey, jadi hasil yang boleh dilihat daripada usaha Malaysia ni adalah dengan terciptanya pelbagai jenis perundangan yang
bersandarkan kepada hak asasi manusia. Contohnya yang kita boleh tengok dalam slide ni, iaitu yang pertama adalah Akta Kawalan 1946. Akta ni untuk menyediakan peruntukan bagi penandaan harga, perlabelan serta penetapan harga maksimum bagi barangan dan perkhidmatan. Dengan adanya akta ni, peniaga ni tidak dapat meletakkan harga sewenang-wenangnya, seterusnya terhalang daripada mendapat keuntungan yang berlebihan. Seterusnya kita boleh tengok pada Akta Kawalan Bekalan 1961, di mana akta ni memperuntukkan kuasa menetapkan barang-barang kawalan bagi tujuan pemantauan dan pengawalan di pasaran. Akta ni bertujuan untuk pastikan bekalan barangan ni tidak didominasi oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, kita boleh lihat pada Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta ni memperuntukkan bahawa barang-barang yang dijual secara timbangan dan sukatan perlu mengikut ketetapan dalam sistem unit antarabangsa SI, di mana di bawah menurut akta ni, iaitu Seksyen 17, adalah menjadi satu kesalahan bagi peniaga yang memiliki alat timbang dan sukat yang palsu bagi tujuan menipu. Seksyen 16 bawah akta ni pula menetapkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi penjual yang menggunakan atau memiliki alat timbang dan sukat yang tidak mempunyai unit antarabangsa untuk tujuan perdagangan. Tapi kita boleh lihat pada masa sekarang ni masih ramai peniaga yang tak menggunakan sistem unit antarabangsa dalam menjual barangan mereka. Okey, seterusnya kita boleh lihat kepada Akta Perihal Dagangan 1972, di mana akta ini bertujuan untuk melindungi pengguna daripada ditipu oleh sebarang perihalan dan pernyataan palsu tentang barangan. Okey, akta ini dan perundangan subsidiari di bawahnya adalah bertujuan untuk melarang penggunaan perihal, pernyataan atau petunjuk palsu atau mengelirukan berhubung dengan barangan, perkhidmatan, tertinggal, kemudahan dan harga barang. Seterusnya adalah Akta Sewa Beli 1967. Akta ni bertujuan untuk mengawal selia bentuk dan kandungan perjanjian sewa beli serta menggariskan hak dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian sewa beli. Walaupun begitu, bawah peruntukan ni ada akta yang kelihatan kurang jelas dan tidak diberi perhatian oleh golongan peniaga. Contohnya, peraturan mengenai prosedur pengambilan semula barang yang masih tidak dipatuhi sepenuhnya oleh setengah peniaga yang secara sewenang-wenangnya bertindak merampas kembali barang tanpa mempedulikan sama ada notis diberikan atau tidak kepada pengguna. Seterusnya adalah Akta Jualan Langsung 1993. Akta ini bertujuan untuk menyelia aktiviti-aktiviti jualan langsung yang ada di negara ini, di mana akta ini hanya membenarkan urus niaga jualan langsung berlesen sahaja serta menetapkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh syarikat-syarikat jualan langsung di Malaysia. Masalahnya kat sini adalah kegiatan jualan langsung yang berleluasa, terutama di kawasan bandar-bandar besar, bukan sahaja mengabaikan peraturan yang ada, malah ada syarikat yang langsung tidak ada lesen untuk membuat jualan dari rumah ke rumah. Seterusnya adalah Akta Pemaju Perumahan 1996. Akta ini bertujuan untuk memelihara keperluan asas pengguna terhadap tempat tinggal. Okay, next adalah Akta Jualan Barangan 1957. Akta ini memperuntukkan beberapa terma tersirat dalam mengimbangi kuasa penjual dengan pembeli. Antara terma yang diperuntukkan dalam akta ini ialah barang yang dijual mestilah sama dengan perihalan yang ada, barang yang mempunyai kualiti yang boleh dagang, barang yang dibeli boleh digunakan bersesuaian dengan tujuan ia dibuat, serta pembeli boleh memiliki barang dengan aman. Namun begitu, dalam membincangkan tentang hal perlindungan pengguna dalam urusan jual beli, Akta Jualan Barangan 1997 ini adalah akta utama yang perlu dirujuk kerana ia memainkan peranan yang amat penting, walaupun akta ni tidak dikuatkuasakan oleh KPDN dan HEP. Seterusnya adalah Akta Makanan 1983. Akta ini bertujuan untuk melindungi orang ramai terhadap bahayanya di segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan dan mengenai perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya. Seterusnya adalah Akta Ubat, iaitu mengenai iklan dan jualan 1996. Akta ini merupakan akta yang menghalang pengiklanan yang berkaitan dengan hal-hal perubatan dan mengawal selia penjualan bahan-bahan yang disyorkan sebagai ubat.
Seterusnya, penyelesaian pertikaian melalui ganti rugi, sistem ADR dan tribunal yang telah dinyatakan tadi boleh dibuat dalam dua cara atau dua saluran, iaitu tindakan oleh pengguna itu sendiri ataupun aduan kepada pihak berkuasa. Okey, kita lihat kepada definisi dahulu, iaitu ganti rugi ini merupakan pampasan untuk mengimbangi kerugian yang ditanggung kepada pihak lain. Iaitu kalau dalam konteks undang-undang pengguna, pampasan ni biasanya diberikan kepada pengguna oleh penjual atau peniaga. Dan kebiasaannya pampasan ni dalam bentuk wang ringgit. Sistem ADR ni pula merupakan penyelesaian pertikaian alternatif atau short formnya adalah ADR, merujuk kepada pelbagai teknik bagi penyelesaian pertikaian tanpa menggunakan litigasi dalam mahkamah seperti perundingan, perantaraan dan timbantara. Bahkan tribunal ni merupakan sistem ADR juga. Okey. Tribunal ni merupakan suatu badan yang menyediakan kemudahan alternatif kepada pengguna untuk menuntut ganti rugi dan pampasan dengan cara mudah, murah dan cepat. Nanti kita akan lihat apakah badan-badan tribunal ini ya. Okey, tindakan oleh pengguna sendiri ataupun kita sebagai pengguna, macam mana kita nak menuntut ganti rugi. Okey. Yang pertama, pengguna terlebih dahulu dikehendaki berhenti menggunakan barangan yang menjadi isu kes. Contohnya seperti produk kecantikan ataupun produk kesihatan, vitamin tu kan. Bila dah makan rasa macam tak boleh ataupun tak jadi, berhenti dulu daripada menggunakan produk tu. Seterusnya, memaklumkan tentang ketidakpuasan hati terhadap barangan kepada pekedai berkenaan dengan kadar segera menghantar semula barangan, membawa resit atau bukti pembelian. Misalnya macam tadi, kita beli vitamin tu, kena tunjuklah, bawa vitamin tu datang kat kedai tu dan bawa resit sebagai nak menunjukkan kita memang beli vitamin tu atau produk kecantikan ke memang dari kedai tu sendiri. Okey. Lepas sahaja bukti pembelian dah bagi, suatu perbincangan dengan pengurus atau pemilik kedai akan dilakukan, seperti macam pekedai dengan HQ, mereka akan membincangkan tentang isu kes tersebut. Dan di sinilah kebiasaannya mereka akan kaji berkenaan dengan isu itulah, dan ganti rugi akan diberikan terhadap apa-apa kerosakan yang dialami oleh pengguna. Seperti ganti rugi tu berbentuk dalam bentuk wang ataupun dia akan kembalikan produk yang lebih baik, macam tu. Cara kedua adalah aduan kepada pihak berkuasa, iaitu pihak yang berautoriti dan berbidang kuasa untuk membicarakan perihal isu pengguna. Yang pertama adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Yang kedua adalah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM, dan ketiga adalah Jabatan Guaman Malaysia. Jadi tiga badan ini atau tiga pihak berautoriti ini sahaja yang kita boleh sebagai pengguna untuk membuat aduan kepada mereka. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, iaitu di bawah KPDNKK ni ada satu pusat ataupun satu badan yang dinamakan sebagai Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional NCCC, yang bertugas untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah berkaitan kepenggunaan. Yang kedua adalah bertindak sebagai perantara bagi pengguna dan peniaga untuk menyelesaikan pertikaian sebelum dirujuk ke Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Jadi apa-apa cara untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa ni dulu, dia mesti melalui KPDNKK ni dahulu sebelum nak pergi kepada TTPM. Nombor 2 adalah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. TTPM ni dia ditubuhkan di bawah Seksyen 85 bahagian 12 Akta Perlindungan Pengguna 1999. Okey. Tribunal ni dia sama je macam sistem mahkamah ni dari segi penfailan kes, cuma yang membezakan dia dari segi prosedur dan formalitinya yang lebih ringkas, mudah dan mesra pengguna. Dan tribunal ni hanya menyelesaikan kes-kes pertikaian berkaitan dengan pengguna sahaja. Okey.
had tuntutan tidak melebihi RM25,000, iaitu kalau lebih maka ikut saluran biasalah, iaitu pergi ke mahkamah sivil. Okey, jadi pengguna ni hanya dikenakan bayaran RM5 untuk mendaftarkan kes dan aduan mereka. Okey, kita lihat kepada macam mana pengguna ni mereka nak menuntut ataupun nak memfailkan kes dan membuat aduan ke TTPM. Okey, TTPM ni dia terletak di Putrajaya, itu pusat pentadbiran wilayah. Okey, jadi pengguna ni perlulah pergi ke Putrajaya dan mendaftarkan kes dan aduan mereka. Jadi Presiden Tribunal ni akan membantu pihak sama ada pihak penjual dan pihak pengguna ni untuk berunding untuk cari penyelesaian terhadap tuntutan mereka. Jadi kita nampaklah kat sini tu sistem ADR tu diterapkan, iaitu sistem rundingan. Dan jika rundingan ini mereka bersetuju terhadap apa-apa award tu akan direkodkan oleh Presiden Tribunal. Dan jika tak setuju, kes ni dipanggil untuk pendengaran kes. Jadi pihak yang bertikai tadi hendaklah mengemukakan dokumen tuntutannya sendiri tanpa diwakili oleh peguam. Okey, dalam hal ni saksi tu boleh. Okey, pihak-pihak boleh membawa saksi. Seterusnya jangan risaulah sebab nanti Presiden Tribunal ni akan bantu sewaktu kendalikan tuntutan seperti kemukakan keterangan, dokumen dan hujah. Okey. Sebab itulah dia tak ada peguam, sebab Presiden Tribunal ni akan bantu pihak-pihak yang bertikai ni. Okey, last kali iaitu Jabatan Guaman Malaysia. Okey, Jabatan Guaman Malaysia ini berfungsi untuk membantu pengguna memfailkan kes ke mahkamah. Yang kedua adalah menasihatkan pengguna untuk merujuk kes-kes mereka ke Tribunal Tuntutan Pengguna jika kes yang diadukan adalah di bawah bidang kuasa tribunal berkenaan. Okey, terdapat dua kategori orang yang berkelayakan mendapatkan bantuan guaman. Yang pertama, orang yang berpendapatan tidak melebihi RM3,000 setahun. Maka khidmat guaman itu adalah percuma, tidak perlu dibayar. Manakala pendapatan melebihi RM3,000 tapi tidak melebihi RM13,000 setahun, hendaklah membayar RM300. Okey, proses untuk mendapatkan khidmat guaman Malaysia di Jabatan Guaman Malaysia ni adalah temu duga lengkap dengan pemohon akan direkodkan untuk mengenal pasti isu, remedi dan keperluan pemohon. Okey. Yang kedua adalah satu borang akuan berkanun hendaklah diisi dan ditangani oleh pemohon di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Dan ini tambahan, kalau maklumat yang diberikan tu palsu, maka pemohon ni akan disabit kesalahan mengemukakan maklumat palsu. Kalau tak ada apa-apa masalah, okey, fail tindakan seterusnya akan dibuka, didaftarkan dan diproses. Okey, kesimpulannya adalah setiap pengguna ni berhak untuk mendapatkan perlindungan undang-undang sekiranya hak mereka sebagai pengguna telah dianiaya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya adalah pengguna haruslah melengkapkan diri dengan ilmu kepenggunaan dan mendapat pendidikan pengguna yang mencukupi supaya dapat menjadi pengguna yang bijak. Seterusnya membanteras kegiatan tidak beretika peniaga-peniaga. Dan yang terakhir, tuntutan berkaitan hak pengguna bukan hanya dituntut melalui mahkamah sahaja, bahkan terdapat pelbagai badan yang berautoriti dalam membantu perihal yang melibatkan pengguna. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.